ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pengurusi siapa lagi? Kepimpinan pelajar, pimpinan pelajar dan para pelajar sekalian yang baru berapa hari sampai sini? 3 hari. Siapa orang Perlis? Siapa orang Kedah? Siapa orang Perak? Pulau Pinang? Ramai Pinang Siapa orang Selangor? Melaka, Negeri Sembilan, Johor. Negeri Johor ke negara Johor? Pahang, Kelantan, Terengganu, Sabah. Tak aman Sabah ni Sabah. Sarawak. Macam mana datang ke sini? Seronok Siapa kali pertama jumpa saya? Kenal sebelum ni? Okey, semua diam. Saya akan cakap separuh dalam majlis ni, separuh lagi saya akan tanya. Siapa saya tengok dia sembang, saya jemput dia duduk di kursi kosong ni, saya akan tanya dia. Boleh? Okey, negeri yang saudara-saudari berada sekarang ini ialah Perlis. Perlis ni dia tak ada Darul apa, dia tak ada, dia Perlis saja. Indra Kayangan pun tak ada. Itu orang panggil je, tapi dia tak ada, dia Perlis saja. Negeri Perlis ini dia negeri yang kecil, cuma dia lebih besar sikit pada Singapura. Dan ada beberapa perkara yang mungkin saudara-saudari kena berkenalan dengan negeri ini. Sebelum saudara-saudari nak berkenalan dengan negeri ini, saya nak bercakap tentang beberapa perkara yang penting yang mesti dipahami oleh kita sebagai orang Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan agama kepada kita. Tujuan dia turunkan agama kepada kita supaya kita ini dapat hidup dengan betul sebagai seorang hamba Allah dan sebagai seorang manusia yang mempunyai akal pemikiran di atas bumi Tuhan ini. Oleh kerana manusia memerlukan peraturan, kita perlukan peraturan, kalau tidak berterabur. Tuhan menurunkan agama. Di dalam agama adanya peraturan-peraturan, adanya tanggungjawab, adanya suruhan Tuhan, ada juga larangan Tuhan. Apabila Tuhan menurunkan agama, tujuan penurunan agama hanya semata-mata untuk kebaikan kita, tidak untuk kebaikan Tuhan, kerana Tuhan tidak memerlukan kita. Apa saja yang Tuhan turunkan, kebaikannya balik pada kita. Dia suruh solat, balik kebaikannya pada kita. Tak ada kalau kerana kita solat Tuhan untung,
kita tak solat, Tuhan rugi. Tuhan tidak akan rugi. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tuhan sebut di dalam surah Luqman. Siapa bersyukur, berterima kasih, dia berterima kasih untuk dirinya sendiri. Sesiapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dia tak kisah, dia tak rugi apa. Oleh kerana Tuhan ini Tuhan yang ciptakan alam. Dengan sehebat-hebatnya kita belajar dalam sains, kita tengok banyak perkara. Bagaimana indahnya ciptaan alam ni, yang nampak, yang tak nampak. Daripada benda cahaya yang kita nampak kepada yang kita tak boleh nampak. Beta, gamma, apa lagi yang kita tak nampak. Neutron, proton, semua benda-benda yang boleh kita tahu kepada benda yang kita tak boleh tahu, melainkan memerlukan kajian. Semuanya ciptaan Tuhan. Semuanya itu yang kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, Tuhan Alamin, seluruh alam, worlds. Bukan satu alam saja. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, lautan, angkasa raya, apa yang tercapai oleh fikiran manusia, apa yang tak tercapai, galaksis yang begitu banyak, semuanya itu adalah di bawah milik kebesaran kerajaan Allah Jalla wa'ala. Oleh kerana Tuhan maha hebat dan maha bijak itu menurunkan agama, tentulah agama itu agama yang hebat dan bijak. Maka apa sahaja yang kelihatan bodoh, yang diperkatakan oleh siapa saja, ia bukan Islam yang diturunkan oleh Allah. Kalau ada cikgu cakap tentang Islam tapi cara dia cerita tu nampak macam bodoh, ia bukan Islam yang diturunkan oleh Allah. Kalau ada mufti cerita Islam tapi Islam tu macam bodoh, ia bukan Islam yang diturunkan oleh Allah. Demikian ustaz, syekh, tok guru, mestilah Islam itu Islam yang bijak. Supaya manusia ini hidup dengan aman, berfikir dengan cara yang betul. Bila kita baca Quran, orang yang tak bijak, orang yang tak berakal, tak wajib beramal. Betul tak? Orang gila dosa dia tak semayang? Tak. Kerana syarat untuk orang itu beramal, wajib beramal, dia panggil mukallaf, mesti ada akal. Budak-budak tak cukup akal, tak wajib. Saudara yang datang sini terpilih masuk universiti, berakal atau tidak berakal? Berakal atau tidak berakal? Oleh kerana berakal, maka tanggungjawab untuk berfikir seperti mana yang Tuhan mahu. Agama bukan ikutan tanpa fikir. Tuhan kata, afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Alam tarau, tidakkah kamu lihat? Alam yarau, tidakkah mereka lihat? Tuhan suruh fikir, lihat, tengok, kaji. Inna fi dhalika la ayah liqaumi ya'qilun. Pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ada akal. Maka inilah agama yang menuntut supaya manusia ini menggembelingkan, mobilize kemampuan akalnya untuk berfikir dengan cara yang waras. Oleh kerana ada perkara yang manusia tak boleh tahu, melainkan Tuhan kena bagi tahu, maka Tuhan menurunkan para rasul. Faham tak ni? Dia menurunkan para rasul. Tujuannya supaya rasul ini menerangkan kepada kita kehendak Tuhan yang mana kita tak tahu.
secara normalnya seluruh manusia ini, majoriti manusia atau manusia yang waras akan percaya tentang kewujudan Tuhan, the existence of God, kewujudan Tuhan. Sebab itu kita lihat ramai manusia beragama, tanpa kiralah agama apa pun. Orang ada agama Kristian, apa lagi agama? Ada orang menganut Christianity, ada Judaism, Hindu, lagi agama apa lagi? Buddha, lagi apa lagi? Macam-macam, Islam. Tapi semua kepercayaan ini menunjukkan manusia percaya tentang wujudnya Tuhan. Manusia ingin berhubung dengan Tuhan. Betul tak? Saya selalu buat contoh mudah. Ini contoh pelajar tadika. Ini dah universiti ni. Contoh pelajar tadika untuk faham. Kalau kita andaikan oleh kerana manusia ni Tuhan bekalkan dalam diri kita ni percaya Tuhan. Walaupun agama Islam tak datang, orang tak bagi tahu pun, dia akan seeking for God. Seeking for the absolute power. Dia akan cari kuasa yang absolute. Kuasa yang mutlak. Manusia akan cari Tuhan. Kita katakanlah dalam sebuah masyarakat yang mana tak ada agama, tiba-tiba ada di kalangan mereka orang bijak seorang. Orang bijak ni, katalah ketua mereka lah, dalam masyarakat orang asli di hutan mana ke, bukan orang asli Malaysia, nanti marah pula, cerita negeri lain. Maka pengulu dia ni, dia kata kepada orang ramai, wahai kaumku, atau wahai orang-orang kampungku, setelah saya fikir, saya renungi, saya dapati dengan penuh yakin bahawasanya adanya Tuhan yang maha berkuasa, yang mencipta, yang menguasai segala-galanya. Dia cakap pada orang kampung dia, saya nak tanya soalan. Agak-agak apa soalan orang kampung dia akan tanya kat dia? Setelah dia kata ada Tuhan, ada orang angkat tangan. Tok Pengulu, saya nak tanya satu soalan. Apa soalan tu? Kalau kita lah, apa kita nak tanya dia? Ha? Sekarang mereka pun percaya macam dia. Apa soalan mereka? Tok Penghulu, kami pun rasa macam ada lah Tuhan ni, tapi satu soalan kami nak tanya. Apa soalan dia? Ha? Soalan pasal apa? Apa soalan? Boleh? Antara soalan yang mungkin mereka akan tanya, Tuhan tu macam mana? Betul tak? Betul tak? The attributes of God, sifat Tuhan tu, Tuhan tu macam mana? Sebab dia cakap, jadi Tok Pengulu pun fikir, nanti sekejap macam mana aku nak fikir Tuhan. Maka Tok Pengulu kata, bagi masa kat saya 2-3 hari, saya nak cari Tuhan tu macam mana. Kalau Tok Pengulu tidak ada wahyu, revelation, tak ada Tuhan, tak menurunkan, tak reveal kat dia knowledge, wahyu, pengetahuan tentang ketuhanan, apa Tok Pengulu akan buat? Dia akan mengandai-andaikan Tuhan. Betul tak? Maka dia akan lukis. Kalau dia orang kulit hitam, dia akan pergi ukir Tuhan, dia bagi takut sikit, kan?
Lepas seminggu dia orang datang, Tuhan macam ni lah. Kalau dia orang Cina, minta maaf lah, Tuhan yang dia ukir tu macam rupa orang Cina. Sebab itu kita lihat banyak di dalam penyembah-penyembah mereka daripada bangsa Cina, Tuhan mereka seperti rupa orang Cina. Kalau dia orang India, tokong dia, Tuhan itu rupa seperti orang apa? Orang India. Kalau dia orang asli di hutan Amazon, maka Tuhan itu seakan-akan rupa orang asli, mata dia bagi besar sikit, tangan bagi banyak sikit. Orang bangsa apa lagi? Sedangkan kita tahu bahawasanya Tuhan tentulah tidak boleh menyerupai mana-mana individu. Kerana kalau Tuhan serupa dengan orang Cina, apa nak jadi kepada orang Melayu? Orang Melayu juga Tuhan yang sama. Tuhan tidak bolehlah sifat Tuhan itu sendiri berat sebelah. Mesti dia mempunyai sifat yang mana merangkumi semua kaum, semua penduduk, semua warna kulit. Tak bolehlah Tuhan hanya mewakili satu warna kulit, betul tak? Maka perkara yang pertama agama larang untuk kita berbicara tanpa wahyu ialah membicarakan tentang sifat Tuhan, ciri-ciri Tuhan tanpa penerangan daripada Tuhan. Kalau tidak, jadi macam Tok Pengulu tadi. Nabi Isa alaihi salam. Siapa belajar agama Islam kat sekolah tu? Kat tangan. Oh, belajar. Nabi Isa ni siapa? Anak Tuhan ke Nabi? Nabi Isa daripada keturunan apa? Orang Melayu, Jawa, Bugis, pahlawan Bugis. Apa? Keturunan apa? Bani Israel. Sepatutnya rupa Nabi Isa hendaklah menyerupai rupa Bani, tapi Nabi Isa di barat rupanya seperti pemuda Eropah. Kalau kita pergi ke India, Nabi Isa mula kulitnya gelap seperti orang India. Sebab apa? Sebab pelukis itu telah menjadikan pengaruh dirinya masuk di dalam sifat-sifat Tuhan. Faham tak? Masuk, akal dia masuk. Kerana manusia, apabila dia nak describe sesuatu, dia tidak akan mampu melainkan apa yang pernah dia tengok, dia dengar, dia sentuh. Lagi dia apa? Dia cium, kan? Dia tak itu saja. Sebab tu cuba kita tengok filem barat, Hollywood, apabila dia mensifatkan aliens daripada dunia luar, macam binatang biasa, ada kaki, ada telinga, macam tu. Sebab apa? Itu manusia tak mampu untuk sifatkan, melainkan apa yang ada pada sense dia, apa yang ada pada panca indera dia saja. Sedangkan Tuhan tidak pernah disaksikan oleh mata. Maka dengan itu tidak boleh. Perkara yang pertama dalam agama yang mesti kita jaga sebagai penganut agama, jangan cuba mensifatkan Tuhan melainkan kerana ada dalil daripada Tuhan. Dalil daripada Tuhan apa dia? Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang cerita Tuhan macam ni, kita tak boleh terima. Sebab apa? Melainkan dia hendaklah bagi tahu. Kita tanya, ada ke dalam Quran? Ada ke dalam hadis Nabi? Kalau ada, terima. Sebab kita tak pernah tengok macam mana kita nak sifatkan. Jika tidak, kita jadi macam Tok Pengulu hak tak ada agama tadi. Faham tak? Katakanlah seminggu Tok Pengulu awak mari, dia letak satu tok kong tu, tok pek kong depan tu, dia kata Tuhan lebih kurang macam ni lah. Apa soalan yang kedua yang orang akan tanya dia? Orang kampung dia lah, dia akan tanya apa yang kedua? Agak-agak tanya apa?
Katakanlah orang kampung dia setuju, oh macam tu rupanya. Apa soalan yang berikutnya? Orang kampung dia akan tanya dia. Macam mana nak jumpa? Okey, lagi? Okey, dia mesti tanya, macam mana cara kita nak baik dengan Tuhan ni? Betul tak? Macam mana cara kita nak rapat diri dengan Tuhan ni? Apa Tuhan ni mau daripada kita? Supaya kita boleh jadi pengikut Tuhan. Betul tak? Tok Penghulu tak ada wahyu dapat kat dia. Tok Penghulu kata, bagi seminggu saya balik fikir. Mata Tok Penghulu pun kata, seminggu dia fikir. Aku ingat nak suruh kau orang mari tuang susu atas kepala dia ke? Ataupun pusing-pusing keliling ke? Tapi itu semua satu cara. Aku dapat apa? Aku yang menyumbang idea ni. Ada tabung sebelah, kau bubuh duit sikit. Baru dia dapat untung. Maka perkara yang kedua yang paling bahaya di dalam beragama, apabila kita cuba untuk cuba untuk mengandaikan apa yang Tuhan mahu di dalam ibadat, sedangkan kita tak ada dalil bukti daripada Quran ataupun hadis Nabi, kita akan jadi macam Tok Penghulu tadi. Dia akan andai, dia akan reka. Ada yang will, ada yang cucuk api. Sebab apa? Semua orang reka sendiri. Kerana kita tak tahu Tuhan mahu apa. Tok Penghulu pun tak tahu. Untuk menyelesaikan masalah ini, Tuhan telah menghantar kepada manusia ini para Rasul. Supaya Rasul memberitahu kepada manusia bagaimanakah sifat Tuhan, syurga, neraka, benda yang manusia tak pernah tengok. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa maksud? Iaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib, unseen, benda yang kita tidak pernah tengok, hanya kita tahu kerana diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak ni? Nabi datang, Nabi tunjuk kat kita apa yang sebenarnya tentang agama dan bagaimana cara kita nak salat. Maka nak ibadat, maka ibadat mesti mengikut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saya selalu buat contoh mudah orang kampung nak faham. Pagi kita bangun segar, tapi Tuhan, Nabi kata solat subuh berapa rakaat? 5 rakaat. Betul? Depan confuse, 5 berapa rakaat? Semayang subuh 2 rakaat. Walaupun kita segar, 2 rakaat. Semayang Isyak lagi? Belum kan? Semayang Isyak berapa rakaat? Semayang Isyak patut kita dah letih, patutnya 2 je tak? Yang tadi segar, pagi mau 4. Tapi Tuhan mau pagi 2, penutup dia 4. Kita terima. Sebab itu arahan Tuhan. Sebab itu arahan Tuhan. Nabi datang, dia bawa hal ini, walaupun kita tak tahu kenapa. Dalam ibadat ada perkara yang kita tahu kenapa, dia bagi tahu, kita terima. Maka dengan itu dalam hidup ini, kita perlu, dalam beragama, kita perlu bergantung kepada maklumat daripada Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Al-Quran, siapa yang tak faham setakat ni? Angkat tangan. Faham tak? Al-Quran senang. Kita tak ada 2-3 Al-Quran, satu je Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan az-zikr, Quran kami jaga dia. Satu je Quran. Pergi ke Pakistan, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Arab Saudi, ke Bahrain, ke mana saja, Quran satu je. Tak ada ini Quran kami punya lain sikit, yang kamu tak sama je. Cuma ada sedikit masalah dengan hadis. Oleh kerana dia tak compile macam Quran. Dia ada Sahih Bukhari, Muslim, dia ada Ibn Hibban, Ibn Jarud, An-Nasai, Ibnu Majah, dia macam-macam. Kemudian hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis yang bagai agak scattered dia.
agak bertaburan walaupun dalam kitab hadis, tapi bukan senang untuk dicapai oleh semua orang. Di celahan itu ada pula hadis-hadis yang palsu. Di zaman internet ni masalah, kadang-kadang orang forward kat kita hadis palsu. Kita dapat hadis, kita sangka hadis Nabi, tapi dia bukan hadis Nabi. Nabi tak kata, orang create, orang fabricate, orang mereka sesuatu yang bukan daripada hadis Nabi SAW. Ada masalah? Ha? Dia setiausaha entah. Setiausaha. Okey. Oleh kerana hadis Nabi SAW ini selalu diambil kesempatan oleh orang lain untuk reka hadis, sehingga Nabi bagi amaran. Nabi kata, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahad, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Sesungguhnya bohong pada aku tak sama dengan bohong pada orang lain. Siapa bohong pada aku dengan sengaja, maka siap tempat duduk dia dalam api neraka. Maka ramai orang buat cerita bohong. Kiamat nak tahu berlaku bila, berlaku suara itu, cerita, orang pun forward. Ini semua hadis palsu diharamkan untuk disebarkan. Maka negeri ini, negeri Perlis ini, negeri yang anti kepada hadis palsu ni. Ni baru saya nak masuk satu-satu isu negeri Perlis. Kita tak mau hadis palsu, dan kita tak mau cerita-cerita palsu tentang agama. Cerita-cerita kerana agama ni ramai orang suka. Kalau dibiarkan, ramai orang akan buat cerita tentang agama. Sebab itu zaman dulu ada orang buat cerita Nabi Sulaiman dan sang kancil. Dia hina Nabi Sulaiman. Ada orang buat cerita sejarah temakau di dalam riwayat daripada Nabi. Ini juga bohong. Akan berlaku peristiwa sekian-sekian, kiamat pada tahun sekian-sekian. Cerita-cerita bohong yang seperti ini. Kita tak benar. Penyebaran dia ada dalam negeri Perlis. Negeri ini juga sangat hati-hati dengan riwayat Israiliyat. Israiliyat ini ialah riwayat kaum Yahudi yang masuk dalam agama, yang orang selalu sangka agama. Cerita kononnya Nabi Khidir masih hidup umpamanya, kita tak terima khurafat yang seperti itu dalam negeri ini. Cerita umpamanya benda-benda ajaib macam-macam, yang tak ada kena-mengena dengan dalil yang sahih, kita tak terima. Juga apa-apa saja yang memandulkan akal orang. Makan itu jadi cerdik, minum air ini jadi baik perangai, seperti yang dijual di pasaran dan seumpamanya. Yang sebahagian manusia sekarang ni terpengaruh dengan yang macam-macam kerana agama ini telah dikomersialiskan. Orang buat jampi, ada gambar ustaz tu, ustaz ni beli makan hak dia jadi macam ni, makan ni jadi macam ni, baca yang ni, bagi duit kat ustaz ni, baca mak kita masuk syurga, dapat pahala. Dia jual agama, dia jual pahala. Kita tak benarkan jual-jual pahala dalam negeri ni. Siapa beramal soleh masuk syurga, siapa beramal buruk masuk neraka. Siapa nak berdoa, doa pada orang mati dibolehkan. Tapi nak upah orang, nak rasuah orang, bagi kat ustaz, ustaz settle mak kita masuk syurga ataupun bapak kita masuk syurga, ini tak pernah berlaku. Nabi pun tak pernah buat. Agama bukan merasuah malaikat. So negeri ni hati-hati dengan hal-hal yang macam ni. Ni saya bagi taklimat untuk dipahami. Nak doa boleh doa, nak baca boleh baca. Upah-upah nak dapat masuk syurga tak ada. Ustaz hanya menyampaikan agama, dia bukan perantaraan antara kita dengan Tuhan. Tuhan itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku tanya engkau tentangku, aku ini dekat. So kita tak main perantaraan. Kita macam mana yang Nabi ajar, doa kepada Allah, minta pada Allah, belajar sunnah Nabi. Ini negeri ni. Maka khurafat, apa saja karut marut yang disandarkan dalam agama, kita tak terima.
penceramah macam mana terkenal pun, dalam kalau dia bawa cerita kartun dalam yang dikaitkan dalam agama, kita tak terima. Minum air dia jadi bijaksana ke apa, kita tak terima. Kita mengajar manusia berfikir dengan waras. Doa boleh doa, tak apa. Jangan commercializekan benda-benda yang bukan-bukan. Berikutnya, saya nak faham, ada amalan yang agak tersendiri di negeri ini. Bukan tersendiri, kita negeri ini dalam amal, kita kebanyakan di Malaysia ini negerinya, amalan mereka berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Di Perlis ini, dia bukan tolak Imam Syafi'i, tapi pegangan negeri ini semua mazhab. Pasal kita recognize semua tokoh-tokoh, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kesemua kita anggap as a great scholars in our history. So dalam fatwa kita di Perlis, kita mengamalkan keseluruhan ini. Kita memilih, kita tidak menghadkan diri kita hanya dalam satu mazhab. Kita memilih pandangan-pandangan yang dianggap sebagai di sisi kita lebih kuat. Maka ada pandangan-pandangan yang diamalkan secara rasmi, bukan kerana menolak mazhab lain sebagai sesat atau tak, cuma rasmi. Umpamanya, jika dah hadir ke majlis ni, tengok di masjid-masjid dia, apabila orang solat, dia bismillah untuk masa baca Fatihah, tak dengar. Dia macam dengan Masjidil Haram, macam dengan Masjid Nabi. Dia macam dengan majoriti orang Islam dalam dunia ni. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dengar. Jadi dia baca juga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kata, tu imam terlupa baca Fatihah, bismillah. Dia tak terlupa. Dia bukan, dia baca sir, dia baca secara perlahan. Kerana itu yang dipegang, kerana negeri ini berpegang dengan apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang menyatakan dia salat di belakang Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kesemua mereka itu kanu yaftatihuna salat bilhamdulillah. Semua mereka itu memulakan salat dengan pembacaan alhamdulillah. Yakni bismillah itu dibaca secara perlahan. Itu yang menjadi amalan. Jadi kalau pergi ke masjid-masjid, tengok, jangan kata orang Perlis sekarang ni dah tak suka bismillah. Dah. Itu adalah amalan majoriti sebenarnya dalam dunia Islam. Ada amalan lagi dalam mazhab Syafi'i, dia amalkan qunut pada waktu subuh. Negeri ini bukan menafikan qunut, kata ada qunut, tetapi qunut ialah qunut nazilah. Apabila doa seperti bala, bencana, kita doa. Subuh kita tidak ada qunut yang berterusan. Ini merupakan pegangan majoriti umat Islam dalam dunia ni. Kalau tengok dalam Malaysia tak majoriti lah, tapi kalau tengok keseluruhan dunia majoriti. Pergi Masjidil Haram, pergi Masjid Nabi, pergi ke China, pergi ke Pakistan, ke India, ini negara-negara yang besar orang Islam dia, mereka memang mengamalkan seperti yang diamalkan di Perlis. So it's nothing new actually, tapi we are majority. Tetapi in terms of this region, di sudut kawasan kita ni memang nampak macam lain sikit, tetapi sebenarnya hakikatnya ia majority. Kita juga tak amalkan amalan-amalan yang di sisi kita tidak ada dalil yang dipegang. Contohnya dalam negeri Perlis ini tidak diamalkan kenduri arwah. Siapa nak doa pada si mati, dia boleh doa. Ada orang baca Fatihah sedekah pada si mati, dia nak baca, itu ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi menghidangkan makan kepada orang kerana mengenang si mati pada 3, 7 dan seumpamanya tidak dilakukan dalam negeri ini. Kerana di dalam hadis sahabat memberitahu, Jarir bin Abdullah memberitahu bahawasanya kunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyaha. Kami menganggap berimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk di dalam meratapi mayat. So kita tak buat. Doa, boleh doa. Semua orang boleh doa pada ibu bapa mereka. Tetapi kerana kalau sekiranya dengan buat kenduri maka ibu bapa kita selamat, orang kaya masuk syurga lah. Orang miskin tak mampu buat kenduri banyak, tak masuk syurga lah.
So, tentu tidak munasabah benda yang seperti itu. Okey. Amalan lagi dalam negeri ini, di dalam fatwa dia amalkan umpamanya dia luas, dia tak terikat dengan satu mazhab. Contoh, ni contoh yang selalu common kita buat. Bila main negeri Perlis, buah apa yang terkenal? Durian. Buah apa? Harum manis, kan? Harum manis terkenal di Perlis ni. Di dalam mazhab Syafi'i, yang wajib bayar zakat hanyalah makanan asasi, qutul balad dia panggil. Beras, gandum, kurma, yang menjadi makanan rutin harian. Makanan lain benda tu tak kena dalam mazhab Syafi'i. Tapi di Perlis ini fatwa dia, harum manis kena keluar zakat. Sebab kita pegang pada mazhab Abu Hanifah. Apa saja yang Tuhan keluarkan daripada muka bumi ini untuk kita, kena bayar zakat. Apabila sampai kepada cukup dia punya nisab dia. Di Perlis ni tokek harum manis jauh lebih kaya daripada tokek padi. Satu musim kadang-kadang sampai ratus ribu dia dapat. Padi berapa ribu je. Jadi tak dari segi kita kata agama yang bijak tadi, tak mungkinlah orang dapat sikit kena bayar zakat, orang yang dapat banyak tak kena bayar zakat. So Perlis ni ada contoh di Perlis lagi. Nak bagi contoh dah. Lagi boleh tanya. Kalau orang bukan Islam masuk Islam, kita tak suruh tukar nama bapak dia jadi Abdullah. Dia kekal seperti nama bapak dia. Dia boleh pilih nama baru dia, tapi dia tak boleh ubah nama bapak dia. Kerana Quran kata ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggil mereka berdasarkan nama bapak-bapak mereka. Itu adil di sisi Allah. Sayyidina Umar masuk Islam, bapak dia Al-Khattab tak masuk Islam, tak jadi Umar bin Abdullah, Umar bin Al-Khattab. Para sahabat semua masuk Islam. Tak ada Nabi tukar, masuk Islam bapak jadi Abdullah, masuk, kalau tidak semua sahabat bapak bin Abdullah. Sebab kita menghormati perasaan bapak orang. Walaupun anak dia masuk Islam, kenapa kita nak ubah dia? Hakikatnya itu anak dia, itu bapak dia. Walaupun nama dia nampak macam syirik ke apa, itu dia memang syirik, dia tak masuk Islam. Melainkan bapak dia masuk Islam, bapak dia ubah nama. Kenapa kita pegang kepada pegangan asal bagaimana yang berlaku pada zaman Nabi? Kita adil. Sebab itu ramai mak bapak yang anak dia masuk Islam disuka dengan apa yang boleh bagi tahu, kerana tak membuang dia. Quran kata wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua ibu bapa kamu usaha kamu untuk bagi kamu syirik pada Allah, apa yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu syirik kepada Allah, tapi berbuat baiklah kepada mereka berdua dalam urusan dunia. Macam mana nak buat baik dalam urusan dunia kalau nama dia pun kita dah ubah? Maka fatwa kita umpamanya kita tak ubah, kita kekal dengan yang asal. Hidup di negeri Perlis ini ahlan wa sahlan, akan dapati ada pandangan-pandangan kita yang mana semua pandangan itu kita berusaha sedaya mampu untuk mempertahankannya di sudut ilmu. Sebab itu dalam agama ni dia tak benarkan kita amal apa yang kita tak tahu, tapi kita amal apa yang kita faham. Maka saya akan buka sesi ini kepada sesi soal jawab, insya-Allah. Pengurusi tak perlu jadi pengurusi dah. Saya akan pengurusikan, last kali jadi pengurusi balik. Insya-Allah supaya kita nak sip masa. Siapa ada soalan dia tanya saya, dan insya-Allah nanti saya akan jawab terus. Siapa ada soalan? Sila. Di negeri lain, ada negeri lain yang kita dengar, kita dapati report mereka suruh tukar juga jadi Abdullah.
Tapi di negeri ni tak, kita tak tukar. Ada negeri yang saya dengar wallahu alam di Melaka dia benarkan untuk kekal. Kita ada pendakwah-pendakwah kita yang tak ubah nama, Lim Junsun umpamanya, Brother Syakirit, ramai Brother Firdaus Wong. Ini semua tokoh-tokoh dakwah yang kekal dengan nama bapa mereka, yang mana nama bapa mereka itu tak diubah, kekal dengan nama menghormati hak bapa. Walaupun dia kafir tapi dia bapa. Agama tak suruh kita hina dia hanya kerana hina dia di dalam bab yang lain. Dalam bab agama kita berbeza dengan dia, tapi kekal hak dia sebagai bapa. Ada soalan? Sila. Ya. Soalan dia kata kalau kita nak amal mazhab lain, kita kena alim lah mazhab tu. Saya nak tanya, kita sekarang mazhab apa kebanyakan? Adakah saudara alim dalam mazhab Syafi'i? Alim ke? Habis tu macam mana amal kan tak alim? Jadi ini kebanyakan setengah orang dia cakap benda yang dia tak faham. Kita dakwa kita mazhab tertentu. Kata let's say kita kata kita mazhab Syafi'i. Tak apalah, Imam Syafi'i imam yang hebat, imam yang agung. Tapi bukan Imam Syafi'i saja imam yang hebat, Imam Malik juga imam yang hebat, Imam Ahmad juga imam yang hebat, Imam Abu Hanifah juga imam yang hebat. Setengah orang dia kata kalau siapa amal mazhab, tak mau amal mazhab Syafi'i, dia nak tunjuk dia lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Itu tidak semestinya. Kita yang mengamalkan mazhab Syafi'i, adakah kita kata kita lebih pandai daripada Imam Malik? Adakah kita kata kita lebih pandai daripada Imam Ahmad? Tak. Ini juga ialah pernyataan yang tidak benar. Setiap orang kadang-kadang dia tak tahu, dia ingat mazhab lain tu apa. Misalnya dia kata kalau kita kata sentuh dengan perempuan tak batal wuduk, dengan isteri tak batal wuduk, kita kena ambil wuduk lah mengikut mazhab lain. Dia tak faham, adakah dia fikir mazhab lain tu ambil wuduk terjun kepala dulu dalam kolah ke apa? Sama je wuduk mazhab lain dengan mazhab yang apa yang tak sama, dia nak bagi tahu. Kita nak tanya dia. Dia cakap apa yang dia tak faham. Adakah kita semua, saya selalu buat contoh ni tadika untuk faham. Bila datang musim bulan puasa, kita bayar zakat fitrah. Kita bayar, hari tadi baru Perlis lancarkan. Zakat fitrah di negeri Perlis RM7. Dalam mazhab Syafi'i, tak boleh bayar zakat fitrah dengan duit. Hendaklah bayar dengan makanan asasi, iaitu beras. Kalau bagi orang Malaysia lah. Bagi negeri gandum lah. Selama ni kita duk bayar duit ke beras? Kita keluar daripada mazhab Syafi'i. Kenapa boleh pula? Katanya dah ada dah benda kita keluar. Betul tak? Saya buat contoh yang selalu saya buat lah. Dalam mazhab Syafi'i kalau beli, saya beli barang, saya jual barang. Tapi kita pergi beli kat pasar, supermarket, hypermarket dengan amoy yang duduk di kaunter tu, kita tak kata saya beli, amoy pun kata saya jual lah. Kita ambil resip, kita pergi. Betul tak? Kita beli dekat mesin tu yang ada air tu, air tu kita bubuh. Mesin saya beli ya. Kita pun duk tunggu mesin jawab saya jual. Dia tak jawab, tak sah. Mesin ni keluar mazhab dia ni kan. Tak. Kita sendiri telah hari-hari telah mengamalkan benda-benda yang sebenarnya luas lebih daripada mazhab asal. Kenapa? Kerana ada keperluan. Kenapa ada perbezaan mazhab? Perbezaannya kerana ada perkara dalam agama yang mungkin boleh dilihat lebih daripada satu keduduk, satu tafsiran. Cuma belum tentu semua tafsiran itu kuat. Kadang-kadang ada tafsiran yang kurang kuat. Umpamanya, jika kita pergi beli barang, kita kata barang hendaklah dibuktikan apabila kita beli. Agama mensyaratkan tidak boleh ada paksaan dalam jual beli. Akad itu menunjukkan taradin, menunjukkan redha. Kita setuju jual, dia setuju beli. Ataupun dia setuju beli jual, kita setuju beli.
Kita tak boleh paksa dia. Awak nak jual ke tak jual? Cakap betul-betul. Dia tak boleh. Mesti dia jual dengan redha, kita juga beli dengan redha. Dia tak boleh paksa kita. Kalau awak tak beli barang saya pukul awak. Tak boleh, tak sah jual beli itu. Untuk menggambarkan redha itu, antaradin, berlakunya redha itu, maka Imam Syafi'i menyatakan kita sebut saya jual dan seorang lagi kata saya beli. Tanda bahawasanya proses itu jual beli, bukan sewa, bukan apa. Tetapi dalam Abu Hanifah sebelum itu dan selepas juga sebahagian fuqaha Syafi'i, selepas daripada itu fuqaha dalam mazhab dia berfatwa tak sama dengan mazhab Awsat. Kalau satu orang bagi duit, satu orang bagi barang, itu tanda persetujulah. Tak semestinya, tak saya saja bagi pinjam je. Dia bagi duit, dia bagi barang, dan kita tahu, kita pergi di kedai. Tak mungkinlah kita pergi di kedai, dia bagi duit, orang bagi duit, kemudian bagi barang, dia bawa balik barang tu, besok kita tuntut balik. Kita kata, mana barang kemarin? Saya dah beli. Semalam bukan saya beli, jual, saya sewa. Kita tahu itu kedai, bukan pusat sewa menyewa. So masa oleh kerana uruf, adat kebiasaan boleh menentukan apa transaksi yang berlaku itu, maka sudah cukup dengan satu orang beli barang, satu orang bagi duit, maka adanya redha. Maka mazhab Abu Hanifah kelihatan dalam isu itu lebih logik. Maka ramai orang mengamalkan mazhab Abu Hanifah walaupun dia daripada mazhab Syafi'i. Maka dalam perleh ini seperti itu juga. Perleh antara negeri yang paling awal yang menyatakan boleh bayar zakat fitrah menggunakan wang sebelum negeri lain benarkan, kerana negeri lain masih terikat dengan mazhab Syafi'i, Perleh tak terikat, dan kemudian akhirnya negeri-negeri lain juga mengikut fatwa yang sama. Okey, ada soalan lagi? Ya, sila. Bagi mikrofon. Jauh benar dia menawarkan mikrofon itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya, yang pasal mazhab, ada waktu solat yang di awal solat ada yang dilambatkan, macam mazhab Syafi'i lagi, mazhab Hambali lagi. Cuba Ustaz terangkan. Yang melambatkan, melewatkan solat, ada qaul di dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi. So kita akan dapati mereka lewatkan tentang penentuan waktu ghalas dan seumpamanya bagi solat subuh, dan mereka pendapat waktu yang lebih lewat itu lebih afdal, kerana dia awal itu pilihan, lewat itu adalah wajib, waktu wajib lebih afdal daripada pilihan. Lebih kurang begitulah secara teorinya. Saya nak ringkaskan. Tetapi hadis-hadis menunjukkan bahawasanya Nabi SAW menyuruh semayang pada awal waktu, melainkan seorang ada keperluan. Melainkan solat Isya, Nabi galakkan lewat jika sekiranya makmum mampu tunggu. Ada hadis Nabi telah keluar lewat sehingga sahabat tertidur, baru keluar untuk mengimami solat Isya. Pegangan kita di sini, seorang semayang menurut waktu, awal waktu asalnya, dan dia semayang berjamaah. Kalau di masjid itu imam belum tunaikan lagi, dia jangan tunaikan lagi lah. Misalnya dia pergi ke masjid tu, Aisyah dah masuk dah, ada kuliah maghrib umpamanya, imam tak semayang lagi, tengah-tengah orang kuliah dia pergi jadi tu imam, Allahu Akbar, dia seorang-seorang nak jadi tu imam. Dia tak boleh. Hendaklah dia mengikut imam pada waktu itu, sama seperti sahabat tidak menjadi imam sehingga dia menunggu Nabi SAW keluar. Bahkan ada dalam hadis, Nabi keluar nak bersolat, tiba-tiba Nabi teringat baginda SAW berjunub. Baginda masuk dahulu. Nabi kata, makanakum, semua kamu duduk di tempat kamu. Nabi masuk dan mandi terlebih dahulu, kemudian baginda datang untuk menunaikan solat dan sahabat makmum menunggunya. Tapi kalau sendirian, salat pada awal waktu. Kalau berjamaah, Isya itu mampu untuk kita lewatkan, kita lewatkan. Dengan kadar tidak melebihi daripada pertengahan malam. Kita lewatkan pertengahan malam tu, pertengahan tu dikira bukan daripada pukul tengah hari tadi, dikira daripada masuknya maghrib.
sehingga masuknya subuh itu pertengahan. Itu pertengahan. Antara dua tu pertengahan, cari yang pertengahan, waktu yang pertengahan antara keduanya itu. Maka dengan itu, maka pandangan yang seperti ini, pertama, jumhur, majoriti para ulama menyatakan semayang pada awal waktu adalah afdal, melainkan dalam pendapat Hanafi. Maka ketika itu amal sendirian, jika tidak ada urusan, maka seorang itu semayang pada awal waktu. Pun begitu, ada beberapa pengecualian. Seseorang boleh untuk keluar semayang di luar waktu jika dia mentakhirkan salat, seperti dia menjamakkan salat, betul tak? Ataupun dia mengawalkan, menjamakkan salat waktu yang zuhur dijamak pada waktu asar, atau waktu asar dibawa pada waktu zuhur, yang dinamakan dengan jamak. Ini satu bab lain, dalam jamak dibolehkan. Okey, ada lagi tadi seorang ni, ya sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tanya, ada mazhab yang kata untuk ambil wudu dia kena ikut urutan, dan ada juga mazhab yang mengatakan tak kisah kalau ada ikut urutan atau tidak. Jadi mohon yang tak boleh apa. Kerana sebahagian mazhab mereka kata bukan tak payah ikut turutan, mereka tetap kata ikut turutan itu sesuatu yang bagus, tetapi bukan wajib ikut turutan. Maksudnya kalau satu orang tak ikut, tak tertib, wudunya tetap sah, kerana perkataan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, basuh muka kamu dan tangan kamu, dan perkataan dan itu, dia kata dan ni bagi pilihan lah. Kalau dia kata summa, kemudian itu, maka itu menunjukkan bahawasanya mesti mengikut tertib. Ini tafsiran sebahagian, antara alasan tafsiran. Tetapi praktis yang banyak diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda mengikut tertib ini. Maka kita mengikut tertib ini kerana itu adalah merupakan sunnah baginda Nabi SAW, dan itu adalah pendapat yang dilihat seiras dengan pengamalan Nabi SAW. Ada soalan ni? Perempuan tak ada? Mana? Sila. Sila. Cuba perkenal diri, nama apa? Assalamualaikum. Nama Assalam. saya Amirul bin Ismail Daripada Polis Bukit Tori. tahun berapa? Ya, Baru masuk? dah Tahu? hadir sini. Oh, hadir. Ya, saya bersama satu persoalan. Akhir-akhir ini ramai umat Islam di pelbagai peringkat memfokuskan pembelajaran taranum, sehingga kan ada di kalangan makmum membandingkan bacaan imam dalam ibadat sembahyang. Terdapat makmum memperkatakan bacaan imam itu sedap, bacaan imam ini tidak sedap. Apakah pandangan Dr. isu ini? Okey. Terima kasih. Habis dah? Ada satu lagi soalan. Baca lagi, ada lagi ada pun. Kebiasaannya masbuk dalam sembahyang kita rapatkan diri di sebelah kanan imam. Bolehkah kita rapatkan diri di sebelah kiri imam? Okey. Penjaga mikrofon. Imam dia tanya tentang taranum. Bacaan taranum ni apa? Berlagu.
Apabila kita baca Quran, perkara yang penting ialah kita mematuhi hukum hakam tajwid. Tajwid yang paling penting sekali ialah makharijul huruf, tempat keluar huruf. Yang ni tak boleh langgar lah. Zal tak boleh sebut zai, kan? Al-lazi tak boleh macam tu lah. Al-ladhi, kan? Sa kena sebut sa, tak boleh sa sebut sa. Shin tukar dengan sa. Ini semua ada hukum dia. Tak bolehlah sebut ha, ha. Semua ada makharijul huruf, ada tempat keluar huruf. Yang ni Arab sebut. Kemudian ada benda yang diminta kita patuhi, tapi dia tak batalkan salat. Umpamanya dengung dan tak dengung. Kadang-kadang idgham bila gunnah, ma'al gunnah, ataupun bil gunnah, biduni gunnah. Benda-benda macam ni kalau kita patuhi, ia memenuhi bacaan yang tepat ataupun bacaan yang baik. Tapi selagi tidak mengubah huruf, tidak mengubah makna, salat itu sah. Cuma lebih daripada itu, ada imam yang suara dia sedap, ada yang suara tak sedap. Adakah yang mana kita kalau sembahyang di belakang imam, kita nak yang suara sedap ke suara tak sedap? Tentu. Sebab itu Nabi SAW pun dia suruh kadang-kadang sahabat baca kepada dia. Ada sahabat yang semua boleh baca Quran tapi tak sama. Sebab tu Nabi kata aqra'ukum Ubay. Orang yang paling pandai baca Quran di kalangan kamu Ubay. Kadang-kadang sahabat baca, Nabi menangis sebab bacaan. Maka dengan itu orang yang baca dengan bacaan yang memenuhi tajwid, bacaan yang juga sedap, memang akan mempengaruhi jiwa makmum. Jadi kalau dia kata aku nak pergi cari imam yang sedap baca supaya khusyuk sikit bulan Ramadan ini, boleh tak? Boleh. Tapi kalau imam tu baca betul, dia kata apa tak guna untuk imam ni, suara dia tak sedap macam masjid sebelah, tak boleh lah. Itu tak kena lah. Sebab selagi mana dia mematuhi hukum hakam makharijul huruf, maka salat dia sah dan dia boleh menjadi imam. Mungkin bacaan dia kurang sedap. Okay. Soalan yang kedua tadi dia tanya makmum. Makmum bila duduk makmum dengan imam, dua orang je, nak duduk belah kanan ke belah kiri? Di dalam riwayat Ibnu Abbas ketika dia salat di rumah Maimunah, Maimunah mak saudaranya. Maimunah ni ialah isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Nabi bangun tengah malam, Nabi nak salat malam. Ibnu Abbas dia pergi ambil air, dia bagi kepada Nabi. Nabi doa kepada dia sebab dia buat benda yang baik. Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkan dia dalam agama. Kemudian Nabi salat. Dia faqumtu an yasari, dia duduk di sebelah kiri Nabi SAW. Fa akhadhani wa ja'alani an yamini, Nabi ambil aku, Nabi pusing aku, Nabi letak aku di sebelah kanan. Jadi kalau sembahyang dua orang, makmum duduk belah kanan, bukan duduk di sebelah kiri. Kerana ada hadis Nabi ubah. Dalam riwayat dia kata fa akhadha bi ra'si, fa akhadha bi udhuni, dia pegang kepala aku. Sebagian riwayat dia kata dia pegang telinga aku. Ibn Abbas budak lagi masa tu, lebih kurang 6 tahun. Dia pegang, dia ubah Ibn Abbas, dia letak sebelah kanan. Para ulama berkhilaf pendapat. Hadis ni kalau menurut mazhab Al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari juga alim, ada Sahih Bukhari, dia juga ada pandangan fiqh dia. Dan juga ahlul hadis ramai yang berpendapat jika dua orang imam dan makmum duduk sama baris dia. Kerana hadis itu di sebelah kanan. Ibnu Abbas tak kata di sebelah kanan belakang sedikit, tak, sebelah kanan dia kata. Maka sebelah kanan sama. Tapi kalau sekiranya dua orang, dua-dua duduk di belakang imam, seperti mana hadis Anas salat di sampingnya adalah seorang anak yatim. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia kata oleh kerana itu imam, yang ni makmum belakang sikit walaupun dua orang. Itu pendapat dan mazhab Imam Syafi'i, dan ada yang sama dengan pendapat mazhab lain yang sama dengan dia. Tetapi kalau tanya mazhab seperti Al-Imamul Bukhari, dia kata sama. Kalau tanya saya kata sama. Imam dengan makmum kalau semayang dua orang sama.
Tapi kalau kita tengok dia belakang sikit, dia tak mau sama, tak payahlah kita tolak dia juga, samakan. Kalau dah dia faham macam tu. Tapi dalam hadis tu dia tak kata pun dia belakang sikit, dia kata dia di sebelah kanan Nabi SAW. Ada soalan lagi? Saya nak berhenti awal ni. Ada soalan? Pasal saya tengok pengurusi. Sila. Tu ada mikrofon di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nur Maria, Daripada negeri Terengganu. okey. Ganu kita. Soalan saya, ada hamba Allah ni dia mu'alaf, kerana semangat dia mencintai agama dia, dia selalu menawarkan diri untuk menjadi seorang imam. Tapi malangnya kerana dia masih lagi baru, dia punya sebutan untuk bacaan surah dia tu ada lari sedikit. Jadi hal ini membuatkan para makmum menjadi was-was akan kesahih bacaan. Ya, okey. Okey, terima kasih. Orang yang nak jadi imam hendaklah orang yang paling baik bacaan Qurannya, bukan kerana dia semangat. Semangat pun tak boleh. Aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaan mereka pada kitab Allah. Fa in kanu fi dhalika sawa fa a'lamuhum bisunnah. Jika semuanya sama je pandai Quran, maka yang paling alim tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi dhalika sawa fa aqdamuhum hijrah. Yang jika mereka tu yang sama, maka yang paling awal hijrah, yakni yang senior dalam perjuangan. Jadi kalaupun dia semangat, dia tak boleh jadi imam kalau dia tak bagus bacaannya. Kerana jadi imam ni kadang-kadang bukan kerana semangat Islam. Jadi imam ni kerana glamour juga. Kadang-kadang kalau kita suka jadi imam, mungkin kerana kita ikhlas sebab kita bacaan kita bagus, kita nak supaya orang semayang dengan bacaan bagus, ataupun mungkin kerana kita nak glamour lah. Kita ada hubbus sum'ah, kita ada cinta untuk ke depan, cinta supaya orang angkat kita. Itu satu jenis penyakit. Maka kita kena baiki diri kita. Tapi kalau kita tahu kita baca bagus, orang pun suka kita baca, maka kita jadi imam. Kerana kita baca, kita ukur antara kita dengan orang lain, kita yang lebih elok bacaan dia, kita jadi imam lah. Tapi kalau kita tahu kita tak lebih elok bacaan, kenapa kita nak jadi imam? Sedangkan Nabi kata yang paling pandai bacaan Quran, dia yang jadi imam. Melainkan ada beberapa keadaan. Seperti kita adalah imam yang telah dilantik oleh pemerintah. Masjid tu memang orang lantik kita dah. Kita nak jadilah, kita makan gaji. Ataupun kita yang membaca khutbah Jumaat, maka kita jadi imam. Kerana di dalam pengamalan Nabi, baginda jadi imam, baginda baca khutbah, baginda juga yang menjadi imam. Baginda tak tukar. Walaupun kalaupun tukar sah, tetapi itu bukan pengamalan Nabi SAW. Ada lagi soalan? Sila. Ini dari negeri lain ni. Nama negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Izzat. Saya bukan dari Unimed. Saya dari Penang. Saya nak tanya soalan Jauh main daripada Penang? Jauh main daripada Penang? Makan, okey. Kali tak sah. Boleh tak? Penang usah, Penang. Saya nak tanya tentang azan Jumaat. Dalam azan Jumaat ni 2 kali kalau ikut
saya nak tanya, zaman sekarang ni azan 2 kali, yang azan first tu bila dah masuk waktu zuhur, Ya. dan yang kedua bila dah selesai solat Qobliyah Jumaat. Dan saya tanya itu bukan sunnah. Saya nak tanya yang betulnya macam mana azan 2 kali itu, dan saya dapat tahu yang Masjidil Haram pun azan Jumaat 2 kali. Dan macam mana yang diamalkan oleh Masjidil Haram, sebab saya tak pernah pergi lagi. Okey, terima kasih. Di Perlis ni, apa sebut Perlis tu lah. Sagi daripada saya nak bagi taklimat ni, nak bagi perkenal. Di Perlis ni boleh kata hampir banyak kebanyakan masjid azan sekali Jumaat. Okey, kenapa? Asalnya pada zaman Nabi SAW, asal dia azan sekali saja. Bila Nabi naik ke atas mimbar, bagi salam, kemudian baginda duduk, kemudian azan. Selepas baginda habis azan, maka baginda selepas muazzin, tukang azan dah habis azan, baginda akan bangun dan berkhutbah. Maka ketika itu kita dapat faham, mustahil lah ketika baginda lepas azan tu orang sembahyang bang dia. Kalau tidak, lepas azan orang sembahyang, Nabi khutbah. Logik tak? Tentu tak logik lah. Maka pada zaman Nabi tak berlaku hal itu. Satu azan saja. Itu asal pengamalan pada zaman Nabi SAW. Pada zaman Uthman bin Affan, dalam kitab mazhab Syafi'i, kitab dia kata sama ada pada zaman Uthman ataupun pada zaman Muawiyah. Dia tak pasti zaman Uthman ataupun Muawiyah. Dia kata telah buat azan 2 kali. Tapi Imam Syafi'i kata, fa ayyuhuma kan fal amru fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Apa-apa pun sama ada Muawiyah ataupun Uthman, benda yang berlaku pada zaman Nabi itu lebih aku suka. Maksud aku lebih suka seperti pada zaman Nabi, iaitu 1. Tapi zaman Uthman 2. Zaman Uthman 2 ni bukan Uthman buat bid'ah. Uthman melihat bila negara besar, bila bank saja nak orang baca khutbah, orang tak ada datang masjid. Jadi no point kita khutbah. Jadi dia lihat kepada solat subuh ada 2 azan. Solat subuh pada zaman Nabi ada berapa azan? 2 azan. Sebab tu di Perlis ni kita akan dengar patutnya masjid buat 2 azan, melainkan tukang azan dia tu malah. Kan? Dia kena buat 2 azan. Kita dah keluarkan arahan untuk dia buat azan. Kerana azan yang pertama akan diazan oleh Bilal dalam pada zaman Nabi. Azan yang kedua akan diazan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Masa azan di awal tu, waktu tak masuk lagi. Orang dah dengar azan, orang dah bangkit bersiap. Lepas tu orang akan. Sebab tu Nabi kata, Aisyah sebut, Nabi sebut, kana Bilal yu'adzin bil-lail. Fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum. Bilal itu azan pada waktu malam. Kamu boleh makan dan minum. Sehinggalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, iaitu azan yang kedua, azan. Kerana dia tak akan azan melainkan setelah yatla'al fajr, melainkan setelah terbitnya fajar, iaitu setelah masuknya waktu subuh. So pada zaman Nabi ada 2 muazzin. Satu azan pada waktu sebelum waktu subuh, satu apabila masuk waktu subuh. Kalau kita pergi Masjidil Haram pun, Masjid Nabi pun sama amalan dia. Okey. Di Perlis pun sama. Ada azan yang pertama subuh, ada azan yang kedua, sama macam mana yang diamalkan pada zaman Nabi SAW. Balik pada Uthman tadi. Uthman lihat untuk nak bolehkan orang datang kena azan 2. So dia buat 2 azan. Satu azan sebelum masuk waktu, dia azan di pasar. Azan kedua setelah masuk waktu. Kemudian azan Uthman tu diteruskan, pasar dah tak ada, orang pun azan di masjid sebelum masuk waktu dan setelah masuk waktu.
Di Masjidil Haram juga ada 2 azan yang sama, kerana kalau tidak orang tidak akan datang melainkan lewat. Tapi di Perlis ni, oleh kerana telah diamalkan turun-temurun 1 azan, saya sebagai mufti pun tidak ada satu keberanian untuk mencadangkan selain daripada itu, selagi mana saya tengok orang duk datang semayang lah. Melainkan kalau kita tengok azan yang pertama tu, 1 azan tu orang tak mari, tinggal tok khatib dengan 3 orang duduk kat depan je, kita mungkin boleh berijtihad untuk ambil balik fatwa Osman bin Affan. So far di Perlis ni masih lagi 1 azan. Di Perlis. Osman first sebelum masuk waktu. Masa panas. Dan apabila gelincir matahari baru masuk azan Osman kedua. Demikian juga yang disebut dalam mazhab Hambali. Benda yang sama. Okey, ada soalan lain? Siapa mengantuk kat tangan? Seorang yang mengantuk di belakang tu. Ada soalan ni? Yang mengantuk tanya. Ada soalan? Nah, ada soalan. Baju hijau. Tak dengar? Macam mana nak tentukan masuknya waktu maghrib? Bila masuknya waktu maghrib? Terbenamnya? Macam mana takrif puasa? Bila kita mula berpuasa? Puasa itu menahan diri daripada makan dan minum, dan perkara yang membatalkannya bermula daripada terbit fajar. Kan mula terbit matahari, mula lagi pada terbit fajar sehingga tenggelamnya matahari. Okey, berdasarkan kepada tarif ini, maka kita tahu bahawasanya puasa bermula apabila terbitnya fajar, iaitu apabila masuknya waktu subuh. Maka demikian itu setengah tempat dia sebut waktu imsak 10 minit sebelum daripada waktu subuh. Maka ramai orang dia tak mau makan, tengok-tengok lagi 10 minit dah nak waktu subuh, kerana kononnya telah masuk waktu imsak, adalah tidak tepat. Kerana hadis tadi Nabi kata makan dan minumlah sehinggalah Abdullah ibnu Ummi Maktum azan, yakni setelah masuknya waktu. Ini hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, sehingga maksudnya waktu subuh. Lagi tak dengar azan subuh, boleh makan ke tak? Boleh makan. Bila dengar azan subuh, berhenti. Boleh berhenti. Bangkit-bangkit, tengok-tengok, tak dengar lagi azan. Tapi kena tengok jam lah. Tengok-tengok jam pukul 7. Tak dengar dah. Memang habis dah lah kan. Tapi kita tengok, tak masuk lagi waktu. Walaupun tinggal lagi 1 minit. Boleh makan tak? Boleh minum tak? Boleh minum. Okey. Matahari terbenamnya matahari, dah tak nampak matahari, maka dengan itu dianggap masuknya waktu maghrib. Cuma kebelakangan ini ada perbincangan tentang hal ini bagi negara-negara yang dikatakan negara-negara yang waktu malamnya pendek. Lalu timbul beberapa ijtihad baru dalam menilai apakah yang dikatakan tenggelamnya matahari itu. Sebahagian mereka cuba menilai pada kerana nak menentukan hilangnya warna merah di ufuk dan seumpamanya adalah sesuatu yang payah. Lalu mereka membincangkan banyak perkara. Ini cerita lain lah, saya tak mau masuk lagi. Cuma saya kata secara umumnya apabila tenggelamnya matahari. Okey, ada soalan? Fadal.
Nanti saya nak minta, siapa ketua pelajar sini? Ha? Siapa urus dia orang? Nanti tolong datang ke pejabat mufti, ambil buku untuk diberikan kepada semua pelajar. Nah? Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Mufti Muazzam dari Selangor. Soalan saya adalah, boleh Ustaz terangkan apa yang dimaksudkan dengan solat menghormati waktu? Sebahagian pandangan menyatakan bahawasanya apabila kita tak cukup syarat nak solat, umpamanya kita dalam pakaian tak ada, ataupun kita nak wuduk tak ada, nak ambil tayamum pun tak ada, maka kita solat juga, tapi solat tu dikatakan menghormati waktu, kena ulang balik. Itu pandangan, ada disebut dalam sebahagian buku-buku. Cuma saya nak maklumkan, Nabi SAW kata, "Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum." Apabila aku suruh kamu dengan satu benda, datangilah dia dengan kadar yang kamu mampu. Jika kita naik kapal terbang, air tak ada, kita tayamum. Tayamum boleh kita ambil di mana-mana. Ada je debu, bukan mesti nak kena cari debu teropong mungkin. Ada debu, kita boleh. Jika kan andai kalau tak ada langsung lah, dipasti tak ada langsung, kita solat dengan apa yang kita ada. Itu kadar kita. Jika kita patah, kita balut, kita tak boleh, kita solat dengan cara kita ada. Kita tak boleh basuh. Itu kadar yang kita mampu. Adakah perlu kita ulangi? Kalau tanya saya, tak perlu ulangi. Seperti mana yang menjadi pegangan sebahagian daripada ulama-ulama dan juga ahlul hadis, bahkan majoriti lah masalah ni. Kerana kalau kita fikir kita tertinggal 2 waktu, tak apalah. Umpamanya kalau kita ada angkasawan, kita pergi buat research di angkasa, dia naik daripada Vancouver, naik. Kalau naik sampai 6 bulan, kalau semua channel dalam dia balut macam tu, dia kena semayang hormati waktu. Dia nak kena turun qada hormati waktu 6 bulan. Tak ada siapa berani pergi buat research macam tu. Maka setiap orang tunaikan dengan kadar yang dia mampu. Apabila dia telah buat, maka sahlah salatnya. Secara logiknya, kalau kita kata sembahyang, katalah kita tak cukup syarat, kita duduk satu tempat, air tak ada, apa pakaian tak ada, bogel lah kita ni, kan, tak cukup syarat. Itu saja yang kita ada. Kenapa kita suruh dia sembahyang hormati waktu? Kita kata kalau sembahyang hormati waktu itu sah. Kalau sah perlu dah ulang? Sah perlu dah ulang? Tak. Kalau kita kata sembahyang hormati waktu ni tak sah, kalau tak sah, untuk apa kita buat? Faham tak? Maka sebab itu, jika kita tak ada cukup syarat, kita solat juga, solat itu diiktiraf untuk ketika itu. Untuk ketika itu. Maka tak perlu mengulanginya. Okey, ada lagi soalan? Ada soalan? Dah makan malam ni? Belum ah? Rasanya dah. Dia orang dah confuse ni makan ni. Ada lagi soalan? Last soalan. Mana? Ni? Siswi dah soalan? Macam mana masuk jadi pelajar universiti? Seronok kan? Ilmu adalah amanah. Kita semua fikir. Bila kita pandai, kita fikir. Handphone kita fikir. Daripada tak pandai, kita fikir sampai pandai guna smartphone. Kita punya device kita yang lain, laptop kita, notebook kita semua. Benda yang kita tak pandai, kita cuba fikir sehingga kita pandai. Maka duka cita jika kita malas berfikir tentang agama, lalu kita ikut apa yang kita tak faham. Maka sebab itu kita dalam mengamalkan agama, datang ke negeri ini, kita sangat menggalakkan semua orang supaya bertanya apakah dalil untuk kita amalkan demikian. Kalau satu orang buat statement tentang agama, kita diminta semak, betulkah Nabi pernah kata hal itu? Betulkah dalam Quran kata macam tu? 2-3 hari ni saya duk sebut satu benda
tentang kita tengok ada orang bekam anak dia kecil-kecil, 25 hari anak bayi dia bekam. Dia pun kerana dia nak iklan bekam, dia kata Nabi SAW bekam, dan bekam itu sunnah. Ada orang ikut kerana kita tak pakai akal kita. Nabi bukan bekam bayi, Nabi bekam diri dia apabila dia sakit. Dia tak bekam kalau dia tak sakit. Dia tak buat saya saja kerja-kerja macam tu. Kerana agama ni macam saya kata tadi, agama yang bijak, yang diturunkan oleh Tuhan, yang menyuruh kita untuk berfikir. Kita orang minat agama banyak, sehingga orang jual, tak apalah, jual makanan kucing yang halal, ada cop jakim lagi di situ, kan? Kucing tak perlu makan halal, dia bukan wajib. Kalau tidak dia tak boleh tangkap tikus nanti, kan? Tapi oleh kerana kita nak beragama, kita dah tak fikir. So sebab itu agama menyuruh kita berfikir. Berfikir itu adalah merupakan teras untuk seseorang menghayati agama. Kerana Allah turunkan Quran, Allah kata afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah kamu tadabbur, kamu merenung makna Al-Quran? Selamat datang ke negeri Perlis semua, pelajar-pelajar, dan insya-Allah kalau ada apa-apa boleh kita akan tubuhkan di sini kelab Isnad, Institut Sunnah dan Dakwah Jabatan Mufti Perlis, yang akan ada di tempat saudara-saudara sekalian. Wakilnya akan datang nanti. Saya juga nak menjemput mana-mana kepimpinan pelajar yang berminat untuk daftar dengan saya ataupun daftar dengan Isnad nanti bila datang, dan kita akan berhubungan supaya kita akan provide buku dan seumpamanya, membolehkan kita melakukan aktiviti bersama insya-Allah. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.